Okey, selepas tu saya terkejut jugalah bila ada seekor kambing turun dari rumah Abdul Rahman ni. Kambing ni, ya Allah, Masya Allah, besar. Bukan je kecil, besar. Dan tengok kambing tu dia cari-cari sesuatu kan. Hai, Assalamualaikum. Salam hormat dari saya, Adila Syafiee. Welcome back to our channel. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang setia dengan channel Ahmad Isa. Dan pada yang belum subscribe, sila subscribe. Hari ini saya ingin menceritakan kisah dari buku Ustazah Basikal. Buku yang menceritakan pengembaraan saya dan suami dari Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, merentasi 14 buah negara, dan kami bermula dengan RM1,900. Tanpa melengahkan masa, jom sambung cerita. Episod yang lepas, saya telah ceritakan kepada anda macam mana kami dah tinggal lagi 5 hari saja lagi untuk menghabiskan kayuhan sampai ke Muzaffarpur untuk menyambut Hari Raya bersama-sama dengan tim Aulia Film. Dan apa yang berlaku sampai je di Barau ni adalah waktu malam, gelap, dan tanpa dijangka kami telah memacakkan kemah di satu tempat yang sangat tak dijangka, iaitu tempat ritual orang tempatan di situ. Subhanallah, memang kacau. Tapi Alhamdulillah akhirnya berakhir dengan baik. Dan hari ini saya akan sambung cerita macam mana kami keluar daripada kawasan perkampungan itu dan mencari masjid. Baik, setelah kami keluar daripada perkampungan tersebut, kami pun meneruskan pengembaraan kami. Dan destinasi pertama kami, saya Encik Ahmad bincang lah, nak pergi mana ni bang. Masa tu problem dia adalah phone kami semua dah tak ada bateri. Malam tadi pun pacak kemah dekat bawah pokok, memang tak ada electric supply lah. Jadi saya waktu tu saya gunakan insting lah kan, ingat balik jalan macam mana kami boleh termasuk ke perkampungan tu. Dan Alhamdulillah akhirnya kami berjaya jumpa juga stesen kereta api tu. Sebab apa kami nak cari balik ke stesen kereta api tu? Sebabnya kami nak cari sumber air yang membolehkan kami nak mandi. Jadi pas tu Encik Ahmad dia tengoklah toilet apa semua tu, dan dia kata apa kata kita cari masjid terdekat, sebabnya kawasan tu tak ada toilet yang proper lah untuk kami membersihkan diri. Jadi kami decide untuk cari masjid yang terdekat, dan Alhamdulillah tak jauh lah daripada stesen kereta api di Barau ni tu kami dapat nampak menara masjid. So kami terus tuju cari menara masjid tu untuk kami bersihkan diri. Niat pertama tu kan, sebenarnya memang pada asalnya niat kami adalah untuk pergi masjid ke masjid. Nombor satu adalah untuk bersilaturahim lah, berkenal-kenalan dengan komuniti di satu-satu tempat yang kami berhenti itulah. Dan Alhamdulillah syukur sangat, malam tadi kami berjumpa dengan penduduk tempatan yang bukan Muslim, dan syukur Alhamdulillah rasa lega sebab nampak masjid dan menunjukkan kawasan tu ada juga komuniti Muslim. Jadi kami terus ke masjid tersebut dan akhirnya kami berjumpalah dengan orang tempatan di situ. Jadi masa mula-mula masuk ke dalam masjid tu, saya nampak ada seorang kanak-kanak perempuan. Kalau di India ni kebiasaannya perempuan memang jarang sekali boleh dapat masuk masjid. Dan bila saya nampak kanak-kanak perempuan ada kat dalam tu, jadi saya lebih yakinlah untuk masuk ke dalam masjid. Wah, mai. वीडियो लेते हैं जी। फिर से बच्चे थे यहाँ से वीडियो लेते हैं। Dan waktu itulah kami berkenalan dengan saudara Abdul Rahman. Abdul Rahman ni dia ajak kami untuk berkenalan dengan ahli keluarga dia. Dan rupa-rupanya rumahnya dekat je dengan masjid, berhadapan dengan masjid. Jadi waktu tu saya ambil peluang lah untuk berkenal-kenalan dengan ahli keluarga Abdul Rahman ni. Okay? Dan adik tadi tu kan, adik ni dia bersungguh-sungguh baca Al-Quran. Al-Quran dia mukadam lah. Maksudnya dia baca Juzuk Amma masa tu. وقال الإنسان ما لها يومئذ
Dan subhanallah, dengan gaya baca dia tu, saya rasa sangat terharulah sebenarnya kan. Adik ni ada kesungguhan untuk membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak jugalah bacaan dia dan dengan gaya dia. Okey, jadi tanpa berlengahkan masa, saya follow Tuan Abdul Rahman ni tadi untuk pergi ke rumah dia. Sampai di rumah dia, oh Masya Allah, rupa-rupanya ahli keluarga dia ramai perempuan. Dan saya ambil kesempatan lah untuk berkenal-kenalan. Macam mana lah gaya Ustazah berkenal-kenalan kan. Ini adalah satu tips lah yang saya nak kongsi dengan anda. Bila sampai ke satu-satu tempat tu kan, kalau nak bercerita, antara modal yang boleh untuk kita boleh sembang panjang adalah kita tanyakan nama. Dalam bahasa Urdu, apa nam kia hai? Macam tu lah, nama kamu siapa? Biasanya saya akan ambil buku dan tuliskan nama masing-masing tu sebab memori saya short lah juga kan. So bila saya tulis tu, dia akan lambatkan sikit proses pelupaan tu kepada nama tu kan. So nama pula pelik-pelik kan. So saya tulis lah nama mereka dan kami dapat berkenalan lah. Kelebihannya bila kita dapat tanya nama ni, kita tahu nak mulakan komunikasi tu. Okey, selepas tu saya terkejut jugalah bila ada seekor kambing turun dari rumah Abdul Rahman ni. Kambing ni, ya Allah, Masya Allah, besar. Bukan je kecil, besar. Dan tengok kambing tu dia cari-cari sesuatu kan. Tengok lah dapur dia sempoi je bawah tangga kan. Kambing ni macam tahu je inilah kawasan dapur, ada makanan lah. Rupanya dia lapar. Lepas tu tuan rumah ni bagikan makan jagung kering untuk kambing ni. Saya tanya apa nama kambing ni. Nama kambing dia Golu. Nam क्या है? Nam? Nah. Golu. 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 Dia cari apa lah tu? So, Golu ni berdasarkan pemerhatian saya lah. Di India ni, kebiasaannya mereka akan bela kambing daripada kecil dalam premis dia. Kadang-kadang dia letak kat tingkat atas sekali. Kadang-kadang ada bilik khas untuk bela kambing ni supaya nanti bila tiba bulan Hari Raya Haji Zulhijjah, mereka akan korbankan kambing. Mereka akan jadikan dia sebagai haiwan korban. Jadi, daripada situlah mereka akan berikan treatment yang terbaik, makanan yang terbaik sebab mereka nak memberikan hasil korban yang terbaik ketika bulan Zulhijjah tersebut, masa Raya Haji tu nanti. Kemudian tengok cara macam mana Golu makan kan. Sampai licin lah dia makan kan jagung kering tu. Dan hari tu juga subhanallah, barau ni dituruni hujan. Hujan turun masa tu di kawasan tu lah kan. Now India Barisha. Barisha tu maksudnya hari hujan. Up village nam hai? Nam village hai? Kya? Up village. This village, what the name of this village? Simaria. Simaria village. Simaria village in Brownie. So, salah seorang adik Abdul Rahman ni lah, dia bawa saya untuk melawat. Dah jadi macam tour guide dah. Tour guide untuk ziarah satu bilik ke satu bilik di rumah dia. Masya Allah, rumah dia ada 3 tingkat. Dan di tingkat atas sekali, tunjukkan pada saya taman buah-buahan yang dia ada. Macam-macam jenis buah-buahan lah yang dia tanam di tepi rumah dia. So, nampaklah suasana. Ini macam pokok jambu je. Ji. Guava. Ini macam daun pokok kedondong. Ji, hamra. They call hamra. Tu hamra hai. Aha. Pokok mango. Ni adalah antara keluarga yang berada di kawasan Barau ni lah, subhanallah. Kemudian bila saya dah membersihkan diri, dah mandi dan saya kembali ke masjid semula untuk cari Encik Ahmad. Tengok apa yang Encik Ahmad buat di masjid tu. Dari jauh saya nampak dah. Dia tengah bersembang dengan saudara-saudara, kawan kenalan-kenalan yang baru. Tak
tahulah apa benda yang disembangkan, sedangkan bahasa antara kami adalah sangat terhad. Barangkali budak-budak ni jadi sayang je kan apa yang Cik Ahmad ni cerita. So, lepas tu saya perasan adik yang membaca Al-Quran tadi ni belum habis baca Quran lagi. Subhanallah. Ini mungkin barangkali lah kan satu motivasi lah untuk saya juga bila tengok balik video-video lepas ni. Adik ni subhanallah dia dah berikan satu motivasi lah kepada saya penonton hari ini. Ambillah peluang untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan. Daripada sekarang lah kita dah boleh pasangkan niat untuk baca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, sebab pada bulan Ramadan itulah bulan penuh keberkatan, bulan diturunkan Al-Quran padanya. So alhamdulillah saya dapat rekodkan lah cara bacaan, dan adik ni tadi sambung mengaji dengan ayah dia. Khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah syarran yarahu. Ayah dia betulkanlah bacaan adik ni tadi kan. Kalau dapat nama adik tu siapalah kan, best juga kan. Tapi tak apalah, selepas dah selesai lah, dah dapat berkenalan, dah dapat bersihkan diri, kami tanpa melengahkan masa lah, sebab waktu dah sangat terhad. Ada 4 hari saja lagi untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi kami teruskan juga perjalanan kami untuk menuju ke Muzaffarpur. Okey, jadi sekian sajalah penceritaan saya berkenaan kembara saya dan suami bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan akhirnya Arab Saudi selama 15 bulan bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, hikmah dan pelajaran yang saya boleh kongsikan dari episod kali ini ialah bersungguh-sungguhlah untuk setiap amalan yang kita lakukan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, katanya baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah." Maksudnya, sesungguhnya Allah azza wa jalla sangat menyukai seseorang dari kamu yang melakukan sesuatu amalan dengan cara yang tekun. Sekian saja daripada saya, Adila Syafi'i. Salam hormat, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di episod akan datang. Sekian, wassalam.